Selamat petang sekali lagi pada semua rakyat Malaysia. Selama ini kita mendengar berita-berita daripada ahli-ahli politik. Tapi kali ini tuan-tuan dan puan-puan, kali ini daripada General Tan Sri Zamros Mohamad Zain, iaitu Panglima Tentera Darat. Ini satu peringatan yang amat serius. Amat serius dan jangan dipandang enteng. Ini pasti akan mengejutkan siapa lagi, pemimpin-pemimpin parti lah, setiap pelatih seluruh negara. Pasti mengejutkan Zahid Hamidi, Anwar Ibrahim, Tun Mahathir, Muhyiddin Yassin, Syafiq Abdal, Haji, Bung Mokhtar, siapa lagi? Semualah. Semua. Syed Saddiq pun. Dan ini harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh semua pemimpin politik itu, supaya jangan sampai perkara ini berlaku, kerana amaran ini telah dikeluarkan oleh Panglima Tentera Darat, yaitu General Tan Sri Zamros Mohamad Zain. General itu berkata, anggota ATM, Angkatan Tentera Malaysia, jangan pegang sepanduk parti terjerit sana sini. Ini amaran keras. Jadi kerana ada amaran keras ini, jangan suruh angkatan tentera pergi pegang sepanduk terjerit sana sini. Jangan sebab ada sudah amaran. Anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM diingatkan supaya tidak terlibat secara langsung, termasuk turun berkempen bagi pilihan raya umum PRU ke-15. Panglima Tentera Darat General Tan Sri Zamros Mohamad Zain berkata, penglibatan secara langsung dalam proses pilihan raya boleh dianggap sebagai melanggar peraturan yang telah ditetapkan terhadap anggota ATM. Dia berkata, diharapkan janganlah ada anggota kita yang turut bersama-sama memegang sepanduk parti politik dan terjerit di sana sini. Itu tidak kena caranya dan kita tidak benarkan, katanya lagi. Namun begitu, kita tidaklah halang parti politik mana yang mereka ingin pilih atau sertai ceramah, katanya. Itu pilihan masing-masing, kerana mereka tetap boleh mengundi untuk menentukan masa depan negara. Katanya lagi, diharapkan mereka dapat tunaikan tanggungjawab masing-masing apabila tiba hari mengundi nanti. Katanya kepada pemberita selepas majlis penganugerahan Pingat Jasa Malaysia PJM kepada 472 veteran ATM peringkat negeri 9 di kem Segenting di Port Dickson hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan hari pengundian pada 19 November dan pengundian awal 15 November. Zamros juga berkata ATM akan menambah lebih banyak latihan peralihan Perbadanan Hal Ehwal bekas Angkatan Tentera perhebat yang relevan mengikut peredaran masa dan keperluan guna tenaga kerja Malaysia. Beliau berkata 5 latihan peralihan sedia ada yang ditawarkan dilihat tidak mencukupi dan perlu penambahbaikan yang efektif. Katanya setakat ini perhebat ada tawarkan kursus jangka panjang antara 6 hingga 18 bulan bagi anggota yang bakal berpencen. Kursus ini melibatkan bidang kejuruteraan mekanikal, reka bentuk dalaman, automotif, hospitality, keusahawanan dan pengajian pengurusan. Namun kita dapati ramai bekas tentera tidak bekerja. Bekas pesara tidak bekerja dalam bidang latihan yang mereka sertai. Kita akan buat analisis terhadap isu ini dan akan berusaha untuk tambah baik kursus sedia ada serta menambah kursus lain juga, katanya. Sekian berita. Bye-bye. Betul-betul terjadi. Betul-betul terjadi. Ini betul-betul terjadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ini bukan lagi satu berita yang ramalan. Ini bukan fitnah. Ini betul-betul terjadi nih. Kamu patut tonton video ini selama yang mungkin. Ramai orang kata banyak benda fitnah lah, ini buat cerita sajalah, ini satu
provokasi lah, ini satu alat untuk politik lah, hanya untuk dapat menang lah, tipu lah, macam-macam lagi, hasutan lah dan macam-macam lagi. Tapi perkara yang saya ingin sampaikan ini bukan fitnah, bukan juga hasutan. Ini benar-benar sudah berlaku, telah terjadi di negara Malaysia, telah pun berlaku di negara Malaysia. Nah, apa yang terjadi tuan-tuan dan puan-puan? Perkara yang tidak akan dijangka oleh 200 MP, terutamanya ahli-ahli parlimen daripada yang mau sangat parlimen dibubarkan. Ini memang mengejutkan. Apa yang terjadi? Banjir, tuan-tuan dan puan-puan. Banjir sudah sah berlaku. Ini bukan fitnah lagi, betul-betul banjir. Banjir sudah berlaku di Tanjung Karang. Sampai sehingga kan banjir itu telah mengaliri tumpuan calon di Tanjung Karang. Sehingga kempen menjadi bukan lagi kempen tetapi satu misi bantuan. Itulah. Banjir kilat telah melanda Tanjung Karang di Selangor. Awal pagi hari ini mengalihkan tumpuan kempen beberapa calon pilihan raya. Nah, takkan berkempen lagi. Bantulah orang-orang yang perlu dibantu. Bencana itu menyaksikan banyak sangat rumah dan pasar basah di Tanjung Karang telah ditenggelami air banjir sedalam kira-kira 1 meter, menyorot kepayahan yang dihadapi oleh penduduk setempat. Pengundi di Parlimen P95 Tanjung Karang sebenarnya telah lama meratapi isu tebatan banjir yang beberapa kali gagal menghadang air melimpah. Jawab kau, ahli parlimen P95 Tanjung Karang. Banjir kilat pagi tadi telah menyebabkan sebuah keluarga di kampung Tok Adam terpaksa meninggalkan rumah mereka dengan anggota bomba yang datang menyelamat seorang nenek yang berusia 70 tahun yang tinggal di situ. Malaysia kini mendapat tahu bahwa ramai penjual di pasar basah Tanjung Karang turut terjejas teruk. Dengan sekumpulan penjual ayam mengalami kerugian ribuan ringgit selepas ternakan mereka yang ditempatkan di pasar itu mati lemas. Aduh, kesiannya. Menurut mangsa banjir yang ditemui oleh Malaysia kini, ini adalah kejadian kedua tebatan itu runtuh selepas kejadian pertama pada bulan lepas. Kejadian sebelum ini pada 11 Oktober lalu, tetapi apabila ia berlaku, kami sudah berada di pasar, jadi kami berjaya menyelamatkan kebanyakan ayam kami, kata mereka yang diinterview. Tetapi pagi tadi, banjir berlaku sebelum pembantu saya tiba untuk memulaskan tugas hari itu. Jadi apabila tiba di sini, ia sudah dinaiki air, katanya. Secara keseluruhan katanya lebih 300 ekor ayam yang diletakkan di bawah bahagian bawah bakul mati. Saya rasa jumlah kerugian kira-kira 8.500 termasuk milik rakan saya, kata Lee Keker, seorang penjual ayam. Nah, inilah yang berlaku sekarang. Harap-harap kerajaan Malaysia, harap-harap Perdana Menteri sementara dapat memikirkan kemungkinan tidak boleh ditolak bahwa perkara ini akan menjadi lebih serius. Jadi kemungkinan besar semua bakal ahli parlimen Malaysia perlu untuk bersatu hati memikirkan bagaimana bukan untuk berpolitik lagi tapi misi bantuan untuk rakyat. Dan jumpa lagi di Nyut Nardi, suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.